اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah ikatan ya Allah daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba, rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, selamat malam, salam pertemuan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada pada siri yang ke-112 bersama dengan saya Umar Aziz. InsyaAllah kita akan berkongsi daripada kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita telah tiba pada muka surat 235, penghujung muka surat 235. Sebelum itu saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang saya nampak dorangan komen. Hariyati, ahlan-ahlan. Syuhada, Fuad, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Ahlan-ahlan dapur. Begitu juga Awatif, Hariyati, Fatimah, Jamila Zainal Abidin, Kamiza Muhammad Amil, Mamaya Hashim, Nurhayati Sulaiman. Ahlan-ahlan Mamaya Hashim, Kamiza Muhammad Amil, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah pada malam ini kita nak bercerita tentang Nabi, kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ini kita telah ceritakan tentang perjalanan luar biasa Nabi, perjalanan yang merintasi alam, perjalanan daripada Masjidil Haram hinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang apabila Nabi ceritakan kepada orang Quraisy pada keesokan paginya, tak ada siapa yang membenarkan Nabi. Semua mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada seorang sahabat Nabi, teman rapat Nabi, yang terus membenarkan Nabi walaupun belum mendengar cerita Nabi, dan itulah sahabat yang digelar dengan panggilan As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita nak baca tentang Abu Bakar pada malam ini. Ahlan-ahlan Hariyati, terima kasih banyak-banyak untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Nur Asikin, Siti Maria, Syarimah Hamzah, Salma Muhammad, Dipa Miko, Nurjan Karamdat, Fatimah S, Kasih di hujung senda, Rasdan Jamil Syafi'i, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kata penulis buku, dikatakan dalam riwayat bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil dengan gelaran Siddiq kerana beliau membenarkan peristiwa ini ketika orang lain tidak mempercayainya. Maka orang lain bila dengar Nabi pergi perjalanan yang manusia biasa ketika itu perlu ambil masa 40 hari untuk sampai. Daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa zaman itu ambil masa 40 hari. Itu sahaja.
pergi balik 80 hari. Tapi Nabi SAW mendakwa Nabi melaluinya pada satu malam sahaja, sebahagian malam. Semua mendustakan Nabi. Tetapi Abu Bakar membenarkan Nabi SAW, maka beliau dipanggil dengan gelaran As-Siddiq, orang yang benar, orang yang jujur. Daripada sini kita dapat belajar bagaimana ujian pada waktu itu adalah sama ada nak menerima sesuatu dengan logik ataupun nak menerima sesuatu berdasarkan kehebatan Allah. Kalaulah kita hidup macam zaman sekarang, semuanya logik 100%, nescaya kita mungkin tak beriman kepada Nabi pada saat itu. Sebab cuba nak memahami segala benda dengan logik, walhal akal terhad pemahamannya berbanding dengan kuasa Allah yang tidak terbatas, kuasa Allah yang melebihi segala-galanya. Maka Abu Bakar membenarkan Nabi SAW saat orang-orang Quraisy mendustakan Nabi SAW. Kata penulis buku, secara ringkas dan padat boleh diungkapkan bahawa hikmah di sebalik pengembaraan Nabi ini adalah seperti yang tersurat pada ayat yang pertama surah Al-Isra. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Firman Allah, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari. Daripada mana ke mana? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Firman Allah, Allah telah memperjalankan baginda daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, tempat yang kami berkati sekelilingnya. Kenapa perjalanan ini berlaku? Kenapa Allah memperjalankan Nabi pada waktu malam ke tempat yang jauh daripada Mekah? Firman Allah, linuriyahu min ayatina. Ini tujuan dia, hikmah dia adalah Allah nak memperlihatkan kepada baginda sebahagian tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra' dan Mi'raj ini antara hikmah dia, Allah nak tunjukkan kepada Nabi sebahagian daripada tanda-tanda kehebatan Allah. Bagaimana ciptaan Allah di langit, bagaimana pertemuan dengan para Nabi dan Rasul pada setiap langit, bagaimana adanya binatang bernama Burak, bagaimana Jibril sekali lagi menunjukkan kepada baginda Nabi bentuknya yang asal, yang mempunyai 600 sayap, dan bagaimana Nabi melihat pelbagai ciptaan Allah yang hebat di langit. Begitu juga diperlihatkan kepada baginda Nabi syurga, malaikat-malaikat. Allah nak tunjukkan sebahagian daripada kehebatan Allah. Linuriyahu min ayatina. Bagaimana perjalanan yang manusia ambil masa 80 hari pergi balik, perjalanan ke langit yang manusia tak pernah sampai, Nabi melalui semuanya. Kenapa? Kerana Allah nak memperlihatkan kepada baginda Nabi sebahagian daripada tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah nak memperlihatkan kepada kekasih-kekasihnya kekuasaannya, kehebatannya, segala kerajaan dia. Sebab itu kata penulis buku, Nabi Ibrahim pun Allah tunjukkan sebahagian daripada kehebatan dia. Firman Allah pada surah Al-An'am ayat yang ke-75. Firman Allah, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan bumi,
supaya baginda Nabi Ibrahim benar-benar termasuk dalam golongan orang yang yakin. Masya Allah. Maka Nabi Ibrahim pun Allah tunjukkan sebahagian daripada tanda-tanda kehebatan dia. Nabi Musa pun sama. Kata penulis buku dalam surah Taha ayat yang ke-23, firman Allah tentang Nabi Musa, linuriyaka min ayatinal kubra, kerana kami hendak memperlihatkan kepadamu wahai Musa sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Allah nak tunjukkan kehebatan dia. Isra' dan Mi'raj, Allah nak tunjukkan kehebatannya kepada baginda, kekuasaannya kepada baginda Nabi SAW. Maka baginda akan yakin, baginda akan sabar di atas ujian-ujian yang menimpa. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi rakan-rakan, sebarluaskan. Kita sedang berkongsi tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj daripada kitab Sirah Nabawiyah yang kita baca setiap malam. Dan hari ini kita dah tiba muka surat 236. Maka Allah beritahu kepada baginda Nabi, Allah nak baginda lihat kehebatannya. Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim, surah Al-An'am ayat 75, Allah nak tunjukkan kepada Nabi Ibrahim sebahagian kehebatannya. Allah beritahu Nabi Musa dalam surah Taha ayat 23, Allah nak tunjukkan sebahagian daripada kehebatannya. Maka kata penulis buku, Allah menerangkan maksud kehendaknya memperlihatkan tanda-tanda kebesaran tersebut melalui firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 75. Setelah menyandarkan ilmu pada Nabi dengan melihat tanda-tanda kebenarannya, maka mereka memperolehi tahap keyakinan yang tiada bandingnya dan tidak diperolehi oleh orang lain kerana mengetahui dengan cara pemberitahuan yang tertentu tidak sama dengan cara melihat sendiri. Apa maksud dia? Kan kita belajar di dalam Al-Quran adanya istilahnya ainul yakin, adanya haqqul yakin. Kan tahap keyakinan manusia berbeza. Contoh, bila kita nampak api yang marak, api yang tengah panas, maka kita yakin melalui penglihatan api itu panas. Tetapi orang yang pernah rasa terbakar contohnya, dia punya tahap keyakinan lagi berbeza daripada orang yang melihat sesuatu. Api panas, orang tu dah rasa macam mana panasnya api. Mungkin dia berada dekat dengan api dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada yang beri gift topi Fauzana Muhammad Kazim. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka kata penulis buku, tahap keyakinan Nabi pun berbeza. Contohnya, kita dengar tentang syurga, kita dengar tentang malaikat, kita dengar tentang akhirat. Kita yakin sebab itu adalah apa yang Allah beritahu, Nabi beritahu. Tapi keyakinan itu berbeza dengan Nabi sebab Nabi dah nampak, melalui, merasai perjalanan tersebut. Maka kata penulis buku, melalui Isra' dan Mi'raj ni, Allah nak tunjukkan kepada baginda sebahagian daripada kehebatan dia, menjadikan keyakinan baginda berbeza daripada keyakinan manusia biasa. Berbeza keyakinan baginda. So ketika itu Nabi diuji dengan teruk, Nabi diuji dengan dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kenapa pentingnya para Nabi mempunyai keyakinan yang tinggi, keyakinan yang berbeza daripada manusia biasa? Kata penulis buku, lantaran itu para Nabi dapat menanggung bebanan dalam memperjuangkan agama Allah yang tidak mampu ditanggung oleh orang lain. Kerana Nabi punya ujian berat. Sebab itu tahap keyakinan mereka berbeza. Sebab mereka menanggung ujian yang berat. Mereka menanggung macam-macam bebanan ujian di dunia. Maka Allah tingkatkan kepada mereka tanda-tanda kehebatan dan keagungan dia, menjadikan bertambah yakinnya para Rasul. Dan apabila begitu,
maka ujian mereka boleh hadapi. Bukankah manusia menghadapi ujian dengan keyakinan? Kan seseorang tu lagi tinggi keyakinan dia kepada Allah, lagi tinggi daya ketahanan dia pada ujian. Lagi tinggi yakin kepercayaan dia kepada Allah, lagi tenang apabila dia diuji. Maka pada Nabi kita nampak ujian mereka dahsyat. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dahsyat ujian mereka. Tapi kenapa mereka mampu menahan semuanya? Kerana level keyakinan mereka yang tinggi kepada Allah. Dan antara sebab mereka mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah, Allah perlihatkan kepada mereka kehebatan, keagungan, kekuasaannya yang tidak diperlihatkan kepada manusia biasa. Maka daripada sini kita belajar level keyakinan akan menjadikan ringannya sesuatu ujian. Level keyakinan kepada Allah, level yakin kepada Allah, itu yang kita belajar. Sebab itu kata penulis buku, kenapa para Nabi diuji dan mereka boleh sabar? Level yakin mereka berbeza, level kepercayaan mereka kepada Allah berbeza. Dan itu satu pengajaran sebenarnya. Apakah pengajaran dia? Level keyakinan kepada Allah menjadikan manusia itu boleh tenang dalam ujian. Boleh tenang. Kita lihat Nabi punya ujian dahsyat, Nabi Ibrahim punya ujian dahsyat, tapi mereka boleh hadapi disebabkan keyakinan, keimanan, kepercayaan mereka kepada Allah yang sangat-sangat tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Kata penulis buku rahimahullah, maka para Nabi dapat menanggung bebanan dalam memperjuangkan agama Allah yang tidak mampu tertanggung oleh orang lain. Bagi para Nabi, segala kekuatan yang ada di dunia ini tidak ubah seperti sayap nyamuk yang tidak dirasakan sebagai bebanan ketika mereka menghadapi ujian dan penyiksaan. Sebab mereka dah melihat kehebatan Allah. Mereka dah melalui apa yang Allah tunjukkan kepada mereka daripada kehebatan dan keagungan dia. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, hikmah dan rahsia di sebalik pengalaman-pengalaman dalam pengembaraan ini sewajarnya dibincangkan dalam kitab-kitab berkaitan rahsia-rahsia syariat. Namun di sini ada beberapa hakikat ringkas yang memancar daripada sumber pengembaraan Nabi ini dan terus memercik ke taman-taman sirah Nabawi alaihi salatu wassalam. Penulis merakamkan sebahagian hakikat peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Apakah yang berlaku di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW? Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala. Okey, yang pertama ni panjang, kita kena sambung esok sebab dia ada kaitan dengan golongan Yahudi dan sebagainya. Yang pertama ni panjang. InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Minta maaf malam ni kita habis awal, 20 minit kita kongsikan. InsyaAllah kita akan sambung esok sebab yang ni panjang, lebih kurang semuka, lebih 2 muka surat insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang bersama. Sehari kita ada 3 program. Walaupun kita buat sikit-sikit, namun mudah-mudahan dengan istiqamah kita akan dapat khatamkan kitab insyaAllah. Sehari kita ada 3 program. 8.30 pagi tadabbur Al-Quran, 6 petang penawar hati. Penawar hati ni baru mula, baru muka surat yang ke-24 tak silap. Dan 11 malam sirah Nabi SAW. Maka jemput join buat yang berkelapangan. Maksimum satu program hanya 30 minit. Maka jemput bersama dan bantu war-warkan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih Jujun, Mila, Syuhada Fuad, kemudian Pak Ngah. Terima kasih banyak Pak Ngah, Huza, Suf, Hilmi. Terima kasih banyak Norida, Syuhada Fuad. Terima kasih banyak-banyak Mahiran, Hariyati dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di TikTok. Muhammad Sanusi Ismail, Aiman, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Di FB pula Madara Obito, Rani Idris, Hadijah Talib Bunga Lawang,
kemudian Mahanum Haji Muhammad Syah, Kamiza, Jamila, Zarina Ali, Siti Maria, dan juga Dipa Miko, serta sahabat-sahabat yang lain, Nur Asikin, Badaria Ismail, Zaitun Riza. Terima kasih banyak-banyak. Allah Akbar, terima kasih banyak-banyak Pak Ngah. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam tadabbur Al-Quran. Minta maaf, pagi tadi saya tak sempat buat tadabbur kerana tak berapa sihat. InsyaAllah harapnya kita dapat berkongsi esok pagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semua.